Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada Bicara Santai Dr. Norman sambil memandu. Hari kita nak bercakap satu topik yang banyak juga ditanya kepada saya tentang masalah apa nak minum. Apakah minuman yang sihat untuk pesakit diabetes, untuk nak menurunkan berat badan? Secara umumnya minumannya hampir samalah. Konsep dia mudah saja. Minuman yang sihat ialah minuman tanpa gula. Kena ingat asas dia ialah tanpa gula. Tapi kalau minuman tanpa gula tak semestinya tak manis Jadi minuman tanpa gula tapi kita nak yang manis menggunakan stevia ataupun boleh gunakan madu. Okey. So apa minuman-minuman yang bagus yang boleh kita amalkan untuk membantu kesihatan yang baik? Nombor satu sekali ialah air mineral lah. Air kosong ini tak payah letak gula pun tak apa. Tak payah letak benda-benda manis pun tak payah kan. Memang tak payahlah. Air mineral memang tak perlu ada benda yang manis. So minumlah air mineral. Dan kena ingat, jangan tersilap dengan minum air RO. Air RO tak sihat. Air yang sihat ialah air mineral. Apa maksud air mineral? Air yang ada kandungan mineral di dalamnya. Itu konsep dia yang pertama. Okey. Yang kedua, okey. Air yang bagus untuk kesihatan juga adalah air limau. Limau dia ialah seperti limau kasturi yang paling senang lah, sebab mudah dapat didapati. Ya, ataupun lemon. Lemon pun okey juga. Cuma lemon ni mahal sikit lah. Limau kasturi tu kalau kita beli satu bungkus mungkin dalam RM2, RM3 kan. Limau lemon satu biji dah RM2 atau RM3. Jadi itulah beza dia. Jadi kalau kita rasa nak beli makan lemon pun boleh. Limau kasturi pun boleh. Limau nipis pun boleh. Kalau rasa nak guna limau purut pun boleh, terpulang lah. Itu masing-masing. Jadi limau sebab limau ni sangat rendah fruktosa, hampir tak ada pun fruktosa sebab dia rasa dia masam. Jadi nak menyedapkan dia, kalau kita buat air limau, nak menyedapkan dia kita letaklah stevia kan. Lagi sedap buat guna air sejuk. Tak semestinya air sejuk tu tak sihat. Dia bukan soal suhu. Air ni tak ada isu dari segi soal suhu. Air sejuk pun sihat, air panas pun sihat, tak ada masalah kan. Yang penting air tu perlu tanpa gula. Ni kadang-kadang kita ada satu mitos dalam kepala otak ni, saya fikir air sejuk tak sihat. Sebenarnya tu salah. Sebenarnya bukan dia, suhu tidak mempengaruhi apa-apa kepada kesihatan kita lah. Suhu air maksud dia kan. Ni kita minum air sejuk ke air panas ke sama je sebenarnya. Yang jadi isu ialah kandungan gula dalam dia kan. Kalau kita minum air panas pun letak gula, tak elok juga. Kalau air sejuk pun letak gula, tak elok juga, sebab isu dia gula, bukan suhu dia, panas atau sejuk. Tu nak kena betulkan. Okey, apa lagi air yang bagus ialah salah satunya adalah air cuka. Air cuka ni bukan cuka sintetik. Cuka ialah cuka-cuka daripada buah, dan antara banyak kajian menunjukkan air cuka yang bagus ialah air cuka apple cider. Cuka apple cider ini antara yang saya selalu minum hampir setiap hari lah. Cuka apple cider. Okey. Cuka lain yang bagus ialah seperti cuka tin, cuka buah tin fig vinegar. Cuka kurma pun bagus juga. Cuka delima pun bagus juga, tak ada masalah. Cuka anggur pun boleh. Even cuka kelapa pun boleh. Nampak tak? Ini semua antara cuka-cuka yang bagus. Sebab apa? Sebab cuka sebenarnya mengandungi acetic acid di dalam dia. Yang mana acetic acid ni adalah bahan yang jadi dia punya active ingredient lah. Bahan yang menyebabkan khasiat cuka tu sangat bagus. Acetic acid ni banyak fungsi. Dia kena dengar dalam saya punya live atau video saya di YouTube tentang yang lebih mendalam lah tentang cuka. Okay, amalkan cuka ni. Dan kena ingat cuka ni bukan ada masalah. Dia bukan masalah kepada orang yang ada masalah gastrik kan. Itu kena betul kan Sebab gastrik bukan berpunca daripada terlebih asid, tapi gastrik ada kaitan dengan masalah rendah asid. So sebenarnya pengambilan cuka akan membantu menyelesaikan masalah gastrik. Itu kena betulkan balik. Fakta dia. Okey. Tu tak ada masalah nak minum 2 atau 3 cawan sehari. Nak lebih pun tak ada masalah sebenarnya. Terpulang kan. Okey. Yang keempat air yang bagus sebenarnya adalah air teh. Air teh bagus sebab teh ni ada bahan antioksidan dalam dia. Tapi syaratnya kena teh tak ada gula lah. Teh tarik pun tak bagus lah. Teh tarik sebab ada gula dan ada creamer tu tak bagus. So teh O lah maksud dia. Teh O hitam tu boleh, teh O biasa tu, ataupun teh hijau. Teh hijau juga bagus untuk kesihatan. So boleh minum teh hijau ataupun teh hitam yang biasa. Tak kira apa brand pun boleh kan. Syarat dia tanpa gula. Nak bagi manis boleh letak titik stevia pun okey kan.
Ada orang nak letak madu, boleh dia, tak ada masalah kan. Asalkan madu tu madu asli. Okey. Yang ke berapa tadi? Yang kelima dah Yang kelima, air yang bagus yang boleh kita minum, amalkan, ialah air kopi. Syarat dia sama juga. Air kopi tanpa gula, tanpa krima. Jangan buat kopi susu semua, tak bagus lah. Kopi O, kopi O bagus. Dan jangan letak gula. Letak stevia tak apa. Okey? Kopi O pun tak ada masalah. Nak kira kopi sejuk pun boleh, kopi panas pun boleh, tapi kopi sedap panas kan. So kopi tak ada masalah. Kopi ada bahan-bahan antioksidan juga di dalam dia. So kopi juga bagus kan. Kopi juga mengandungi kafein. Sebab tu jangan terlampau banyak. Biasanya tidak lebih dari 6 cawan sehari lah. Sebab secawan mengandungi lebih kurang 40 mg kafein. So jumlah yang biasanya kita berdasarkan kajian lah, jumlah kafein seharian yang kita benarkan dalam 300 mg sehari. So lebih kurang 6 cawan sehari. So okey, dia tak ada masalah. Kopi masih dikira sebagai minuman sihat. Syarat dia mesti tanpa gula. Okey, itu kopi lah. Apa lagi air yang bagus untuk kesihatan? Ada satu lagi ialah air, dipanggil air rendaman ataupun infused water. Ini bukan air rendaman kaki. Bukan. Ini air rendaman buah kan. Kita potong buah-buah kan, macam buah, katalah kita potong buah, apa nama tu, buah lemon, dari buah lemon potong, hiriskan dia, letak dalam air tu, boleh. Orang panggil air detox. Dia bukan soal air detox, sebenarnya ini air infused water. Sebab apa, khasiat dalam buah tu akan keluar masuk dalam air tu, akan menjadikan air tu lebih berkhasiat. Biasanya orang letak lemon lah. Ada orang letak daun purina, ada orang letak strawberry, ada yang bagus juga letak nenas pun boleh. Letak air, letak potongan buah nenas, letak apa lagi, serai pun ada orang letak kan. Ada orang letak celery pun ada. Terpulang masing-masing cerita rasa lah. Cuma kalau nak bagi dia rasa sikit sedap lah kan, ada sikit-sikit manis, boleh letak stevia sikit lah. Dan beberapa titik letak, jangan terlalu manis pula kan. Dia memang rasa memang sedap. Jadikan minuman seharian kita, exercise ke, bila terasa haus minum, itu je lah. So ini antara air-air yang bagus, yang mana air ni akan membantu kesihatan yang baik sebab kandungan khasiat di dalam dia sangat baik. Okey. Okey, secara umum ni berapa banyak air kita nak minum satu hari, sebenarnya ia bergantung pada keperluan badan. Dia tak ada istilah mesti 2 liter sehari ke 3 liter. Itu semua adalah garis panduan yang terlampau spesifik, yang mana mungkin tidak tepat. Kalau kita contoh hari terlampau panas, kita banyak berpeluh ataupun kita banyak exercise, jadi keperluan air kita meningkat. Kalau restrict kepada 2 liter saja mungkin tak cukup kan. Yang penting kita tengok pada sebenarnya warna air kencing kita. Itu secara panduan umum ni kita boleh tengok berapa banyak keperluan air. Kalau kita kencing tu pekat, mana kita kekurangan air lah kan. Tapi kalau air kencing ni jernih kan, dah sangat cair, kita tengok warna dia, itu masih maksud dia dah cukup lah kita punya keperluan air. Biasanya kita boleh juga asas daripada rasa haus kan. Bila rasa haus yang melampau, maknanya kita tak cukup air kan. Jadi kalau kita rasa okey, dia tak rasa haus, rasa selesa, rasa bertenaga. Sebab antara tanda-tanda kekurangan air lah kita rasa lemah, rasa lesu dan rasa tidak bertenaga. Itu antara tanda-tanda lah kan. Dan amalkan minuman air yang saya sebut tadi tu setiap hari lah. Boleh tukar-tukar lah sebab ada banyak pilihan kan. Jangan minum minuman yang tinggi gula kan, minuman proses kan, macam minuman berkarbonat, minuman macam teh tarik, itu semua tak bagus lah sebab ada kandungan gula dan krima yang tidak baik untuk kesihatan. Kena faham. Isu dia ialah kita nak menjaga kesihatan yang baik. Dan kita kena jaga dengan kaedah yang betul, dengan ilmu yang betul, dan kenapa kita kena perlu faham. Sebab tu saya selalu ulang bahawa sebenarnya kesihatan adalah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Itu konsep dia kan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Rawi. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di YouTube, dan juga like page saya di Facebook. Terima kasih.